Kita nak cerita pasal berkenaan dengan sudah pasti kalau menjelang saja Hari Raya atau mana-mana perayaan, sudah pasti kita juga ingin memastikan harga barang keperluan itu dikawal, dipantau, tak ada kenaikan dan juga peniaga jujur dalam perniagaan mereka. Dan pastinya segmen kali ini kita bawakan tetamu kita untuk bincangkan tentang barangan harga kawalan skim harga maksimum musim perayaan bersama tetamu kita Datuk Iskandar Halim Sulaiman, Pengarah Penguatkuasa KPDN HAP. Selamat pagi, selamat datang Datuk. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Okey, Datuk, permulaannya sekali, kita dah tahu tidak lama lagi Hari Raya pun nak menjelang. So pastinya ramai-ramai orang berpusing-pusing ke pasar raya untuk membeli makanan persediaan untuk persiapan Hari Raya. Jadi bagaimana orang kata situasi terkini yang dapat digambarkan dengan pembelian itu sendiri, dengan harganya sendiri bagaimana? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini. Jadi bila bercakap pasal raya ni memang ada kaitan dengan barang. Dan biasanya orang akan menganggap bahawa bila tiba musim perayaan ni harga barang akan naik dan sebagainya. So ada kebenaran dia juga. Tetapi kerajaan ada mekanisme bagaimana untuk kita mengurangkan kadar kenaikan tu. Contohnya kita akan tak lama lagi akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan. Untuk Hari Raya, untuk Pesta Keamatan di Sabah dan Hari Gawai di Sarawak kan. Jadi bila buat masa sekarang ni kita memang membuat pemantauan, pemeriksaan di jalan seperti biasa. Tetapi dengan sedikit adjustment yang kita buatlah dari segi bilangan pegawai yang keluar ke lapangan. Penjarakan sosial, pakaian tutup muka, semua itu kita kena berhati-hati dan kita juga termasuk agensi penguatkuasa yang diminta untuk membantu kerajaan dari segi menguatkuasakan apa jua SOP yang terpakai berkaitan dengan perniagaan ini. Contohnya peniaga mesti membuat penjarakan sosial di premis perniagaan mereka. Kemudian hand sanitizer, topeng muka dan sebagainya. So yang itu kita bantulah untuk menguatkuasakan SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ataupun kita kata sebagai norma baharu Datuk, ya, norma baru. Kalau kita lihat sebelum bermula skim pelaksanaan harga maksimum ini untuk perayaan, kita tahu juga pemantauan KPDN HAP terus dipergiatkan sepanjang tempoh PKP untuk kita memastikan harga barang keperluan asas itu seperti barang basah, barang kering dan sebagainya, barang asas itu sendiri harganya dalam keadaan yang terkawal dan tidak ada peniaga yang menyorokkan stok dan sebagainya. Mungkin juga ini merupakan salah satu perkara yang mungkin kita terus ada kesinambungan dengan pelaksanaan musim perayaan nanti. Untuk makluman Edwin dan Anna, semasa PKP itu pegawai kita menjalankan pemeriksaan seperti biasa. Dan setakat ini kita telah pun memeriksa lebih daripada 55,000 premis perniagaan dan tempoh PKP sehinggalah ke hari ini. Dan dalam tempoh tersebut kita menerima lebih kurang 20,000 aduan daripada pengguna dan peniaga, daripada pengguna yang membuat aduan pelbagai lah, antaranya barang yang mahal lah, tak ada barang lah, macam-macam lah. So dari jumlah tersebut kita telah mengambil tindakan kepada 450 peniaga kerana pelbagai kesalahan. Antara yang paling banyak ialah gagal meletakkan tanda harga. Okey, dalam tempoh PKP tersebut pelaksanaan pemeriksaan kita jalankan seperti biasa. Tujuannya untuk memastikan bahawa bekalan barang-barang keperluan mencukupi untuk semua rakyat kita lah. Dan juga kita tak nak berlaku pembelian panik. Pembelian panik ni selalu menyebabkan barangan di satu tempat itu cepat habis lah. Jadi ambil masa untuk diganti balik. Tambah pula masa PKP dulu banyak roadblock sekatan jalan raya. Jadi ini masa yang lama lah untuk barang itu sampai pada tempat yang sepatutnya. Jadi kalau pengguna masih lagi membeli secara panik, kita sukar untuk memastikan bahawa bekalan itu berada di pasaran dalam tempoh masa yang cepat lah. Jadi kalau kita tak perlu simpan stok banyak-banyak di rumah kerana kita pun masih boleh keluar beli barang kan. Even dalam tempoh PKP dulu pun kerajaan benarkan seorang ahli keluarga, ketua keluarga untuk beli barang. So tak perlu pembelian panik dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Datuk sendiri tadi tentang pembelian panik. Pastinya bila orang beli secara panik, kawalan apa orang kata permintaan sesuatu barang itu meningkat. Jadi peranan KPDN HAP sendiri bagaimana untuk memastikan benda ini? Biasanya kita akan hantar pegawai buat pemeriksaan. Kemudian kita nasihatkan kepada pengguna tak perlu beli barang secara panik dan banyak sebagainya. Sebab kalau pembelian panik nanti
biasanya kenapa berlaku peniaga ini? Kerana kabar-kabar angin yang tidak betul. Contohnya dulu kata bahawa kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ini tak boleh keluar langsung daripada rumah. Jadi pengguna sibuk nak stok macam-macam barangan di rumah masing-masing. Itu yang menyebabkan pembelian naik berlaku dan barangan di perniagaan. So antara langkah yang kita buat ialah kita war-warkan supaya jangan panik, barangan tetap cukup, barangan yang ada di pasaran. Even selepas hari ni pun, masa hari ni pun, barangannya masih lagi banyak sebenarnya. Tak ada kata tak cukup barang apa semua. Alhamdulillah setakat ni barangannya masih lagi banyak. So tak perlulah nak panik dan sebagainya. Kerana kalau anda membuat pembelian panik itu yang akan menyebabkan rantaian itu berlaku. Kerana selagi anda membuat pembelian panik, nampaklah di situ rak-rak kosong lagi panik nampak kan. Jadi itu disebabkan pengguna itu sendiri yang tidak mengurus perbelanjaan mereka, ada yang juga simpan untuk stok yang lama dan sebagainya. Baik, Datuk, kalau kita lihat juga berkenaan dengan difahamkan KPDNCP ada membuat pemantauan harga, perbandingan harga sebelum dan selepas PKP. Ada harga yang naik, ada barang harga yang mengalami turun dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana? Kita pihak kementerian ada membuat kajian. Kita membuat kajian pada 62 jenis barangan yang ada di pasaran. Daripada jumlah tersebut, kita dapati bahawa 29 barangan itu turun semasa PKP. Dan 32 lagi naik. Maknanya ada turun naik lah. Kemudian ada satu tu kekal. So apa barang yang naik ni? Contohnya macam telur, kemudian sayur-sayuran kebanyakan, tomato, cili. Dalam tempoh PKP itu berlaku kenaikan harga pada sayur-sayuran. Antara sebabnya ialah kerana pasar borong pernah ditutup dulu. Pasar sayang pernah ditutup dalam 4-5 hari lah. So ini telah menjejaskan bekalan. Supply chain ni dah mengganggu sikit. Jadi sebab ada tempat sayur yang tak boleh sampai. So apa jua sayur yang ada pada ketika itu akan menyebabkan harga dia naik. Tetapi hari ini dah mula turun balik semula. So ada juga contohnya macam musim PKP, harga ayam turun. Harga biasa dalam 7.5 ke 7.3 ini harga yang kita anggap sebagai harga normal untuk sekilo ayam. So masa PKP harga turun sampai RM6, RM5 dan di pasar raya contoh boleh jual RM9 lebih sekilo. Dan pada ketika itu pihak ladang ayam sebenarnya mengalami kerugian sebab ayamnya banyak tak boleh nak jual. Sebab kita tak makan ayam. Mungkin permintaan terhadap ayam kurang sebab restoran tutup, hotel tutup. So kurang permintaan. So sebab itu ayamnya banyak maka harga dia turun. Tetapi lepas kajian bersama PKPB mula pasal 1 tu kita nampak bahawa banyak sektor dah mula dibuka. Restoran dah mula dibuka. Kemudian ialah persediaan macam-macam musim tiba pula bulan Ramadan. Jadi peningkatan terhadap ayam tu dah mula ada. Jadi sedikit harga ayam dah mula kembali kepada paras asalnya. Saya tak kata naik sebab sebelum ni banyakkannya dia kalau setakat RM7.5 tu itulah harga yang paling sesuai untuk harga, maknanya ada keuntungan pada pihak peniaga ayam, pengeluar ke, penternak ke. Dan bagi pengguna dia merupakan satu harga yang sangat patutlah. Sebab ayam sekilo RM7.5. Kita tengok harga ikan sekarang ni berapa? Kembung pun sampai RM13-14 sekilo. Jadi harga ayam masih lagi sangat murah kalau pada harga RM7.5 itu. Dan SOP telah pun dikeluarkan oleh pihak KPDNCP sendiri. Jadi bagaimana pula tanggungjawab seorang peniaga itu sendiri untuk memastikan mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KPDNCP? Okey, kalau peniaga, pertama sekali dia mesti memastikan berlakunya penjarakan sosial di dalam premis perniagaan dia. Maknanya 1 meter, mana tak boleh berbusu-busu untuk beli barang. Even masa pembayaran pun buat mesti ada jarak. Yang keduanya, topi muka. Hari ini kerajaan minta supaya siapa yang keluar pakailah topi muka. Dan begitu juga peniaga, seboleh-bolehnya sepanjang masa mereka memakai topi muka. Dan yang ketiganya ialah menyediakan hand sanitizer. Maknanya selepas buat pembayaran dan sebagainya, mesti ada ruang untuk mereka mencuci tangan dengan hand sanitizer. Even sebelum masuk pun, mestilah pakai hand sanitizer. So itu pun sebenarnya pihak kementerian beberapa kuasa kita buat pemantauan. Dan kita akan menasihatkan kepada peniaga supaya mematuhi SOP dan pengguna juga yang nak masuk ke premis perniagaan itu, mestilah mematuhi
Yang selalu orang tak mampu nak buat ialah penjarakan sosial. Yang itu selalu fail. Yang lain tu rasanya okey, tapi penjarakan sosial tu selalu mereka terlupa. Yang itu yang kita nak tekankan. Tapi ada satu lagi Datuk, isu ataupun perkara yang berlaku pada waktu ini, khususnya pasaraya besar dan mana-mana kedai runcit sebagainya. Mereka tidak menggalakkan, tidak menghadkan orang untuk masuk ke kedai dalam kuantiti yang sebenarnya. Contohnya ada pasaraya itu dia masukkan saja semua. Jadi menyebabkan penjarakan sosial pun sukar untuk berlaku kerana terlalu ramai yang masuk ke dalam pasaraya tersebut. Itu pun perlu diteliti, Datuk. Yang ini pun memang kita melihat isu ni. Pihak kementerian pun memang kalau boleh kita nak pastikan bahawa ada limitation atau had-had tertentu untuk orang masuk ke pasaraya itu. Contohnya kita tengok pada berapa ribu kaki persegi pasaraya tersebut. Jadi mungkin kalau pasaraya itu dalam 3,000 kaki persegi contoh, mungkin dalam 30 ke 40 orang saja yang boleh masuk pada satu masa. Yang bila keluar baru ganting orang lain. Itu yang kita cuba nak buatlah. Cuma kita berasa kita pun tak ramai dalam 2,000 lebih. Kita mengharapkan juga agensi penguatkuasaan lain membantu untuk kita menguatkuasakan penjarakan sosial tersebut. Kalau saya lihat di pasar-pasar raya besar, selalunya mereka mengikuti peraturan tu. Cuma di kedai-kedai runcit yang mereka tidak, orang kata, mematuhi peraturan SOP yang ditetapkan kerajaan. Itu juga menjadi satu sebab orang kata penularan wabak ini sendiri kerana mereka tidak mematuhi peraturan itu sendiri. Kalau cakap pasal peraturan, kalau peniaga itu sendiri melanggar peraturan tentang harga kenaikan barang itu macam mana? Apakah denda yang diterima oleh mereka? Dia baru ni masa PKP saya lihat bahawa ada peniaga yang cuba mengambil kesempatan. Contohnya mereka menaikkan harga tetapi tak meletakkan tanda harga pada barangan tersebut. Jadi pengguna tak tahu apa harga sesuatu barang tersebut. So jadi kita telah pun menaikkan kadar kompaun untuk peniaga yang tidak meletakkan tanda harga ni. Biasa dalam RM100-200 kita telah naikkan pada RM1,000 minimum. Maknanya semua peniaga, mana-mana peniaga yang gagal meletakkan tanda harga pada barangan yang mereka jual di kedai-kedai runcit ke di pasar raya, denda minimum yang menanti mereka ialah RM1,000. So ini saya percaya akan memberi kesan juga pada peniaga supaya ada kesedaran. Tak guna kita tawarkan pada mereka kompaun yang rendah tapi mereka tak nak ikut pun. So kita tingkatkan lagi. Kalau tak berkesan, kita akan tingkatkan lagi. Dan kalau memang bermasalah sangat, kita akan mendakwa mereka di mahkamah. Sebab apa perlu ada tanda harga? Pertamanya, memberi ruang kepada pengguna untuk melihat, buat bandingan bahawa harga, dia tahu apa harga yang dia nak beli, yang dia nak bayar. Katakanlah di sebuah kedai ni harga ayam dia RM7 sekilo. Tapi ada kedai lain yang RM6.50. So bagaimana pengguna nak tahu bila buat bandingan harga? Melalui tanda harga. Kalau tak ada tanda harga, sebab itu kerajaan wajibkan peniaga mestilah letak tanda harga. Apa barang sekalipun mesti ada letak tanda harga. Supaya pengguna tahu kalau dia rasa dia mampu nak bayar, nak beli, dia belilah dengan tanda harga tersebut. Itu tujuannya kenapa kita perlu ada tanda harga. Baik, Datuk, mungkin akhir sekali sebelum kita mengakhiri slot kita ni, bagaimana untuk persiapan pihak Kabinet HCP sekali setelah kita akan ikuti nanti pengumumannya oleh Menteri pada minggu depan dalam memastikan pelaksanaan skim musim perayaan ini dapat dilakukan? Bagaimana? Pegawai kita dah mula keluar ke lapangan, membuat pemeriksaan, memastikan peniaga mematuhi apa juga peraturan yang kita buat. Kemudian kita pun telah sehingga daripada bulan lepas lagi telah mula mengkaji harga yang sesuai untuk kita letakkan suatu harga kawalan kepada apa juga barang yang akan diumumkan oleh Menteri nanti. Untuk memastikan perkara ini berlaku, kita akan pastikan bahawa pegawai kita terus berada di lapangan memantau peniaga, dan kita mintalah peniaga ni beri kerjasama, letak tanda harga supaya mudah kita buat pemeriksaan dan juga mudah pada pengguna untuk membeli barangan tersebut. Baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan pada Datuk Iskandar Halim Sulaiman, Pengarah Penguatkuasa Kepedan HCP, untuk kita sama-sama melihat bagaimana pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan yang akan diumumkan dan dilaksanakan beberapa minggu depan oleh Menteri sendiri. Baik, terima kasih Datuk. Sama-sama. Bersama kami Smart Pagi Malaysia. Selamat berpuasa. Terima kasih.